So hari ni kita akan tengok dekat sini, pengurus menjauhi riba lah. Kita akan tengok dulu secara ringkas, untuk ayat hukum. Jadi nak tengok dekat mana, saya rasa kita tengok dekat bahagian soalan lah. Di sini kita akan bincangkan. So kita tengok. Berdasarkan artikel di atas. Saya nak seorang tolong baca artikel ni. Siapa yang volunteer untuk baca artikel ni dulu? Minta seorang. Saya, Ustaz. Silakan. Yang lembaga FIH lah. Yang lembaga FIH-nya, Ustaz. Ya. Lembaga Fiqh Islam yang bernaung di bawah Pertubuhan Persidangan Islam OIC dalam sidang Muktamar 2 di Jeddah pada 10 hingga 16 Rabiul Akhir 1406 Hijrah 22 hingga 28 Disember tahun 1985 telah memutuskan setiap tambahan atau atas hutang yang telah jatuh tempoh pembayaran dan orang yang berhutang tidak mampu membayarnya dan sebagai imbalan atas penangguhan itu. Demikian pula tambahan atas pinjaman yang ditetapkan pada awal perjanjian, maka kedua-dua bentuk ini ialah riba yang diharamkan dalam syariat. Pemilik yang memperoleh harta dengan cara riba hendaklah membebaskan diri dengan membelanjakan pada jalan kebajikan seperti membantu fakir miskin, anak yatim dan badan kebajikan. Bukan atas nama sedekah yang diharap mendapat pahala padanya. Penerima pada hakikatnya ialah penyampai sahaja, bukan penerima yang hakiki, kerana harta itu bukan miliknya. Ustaz. Jadi artikel ni menceritakan tentang pinjaman. Pinjaman yang dibuat sekiranya telah ditetapkan ada penambahan pada awalnya. Ini yang kita belajar lah. Riba an-nasai, riba al-fadlu tu. Yang mana kalau pinjam 5,000 kena bayar 6,000. Ataupun pinjam 5,000 bayar 5,000 tapi lambat, riba al-jahiliyah, kena bayar lebih. Jadi dia menceritakan tentang keharaman riba ini. Jadi fatwa ini telah dikeluarkan oleh lembaga fiqh Islam di bawah persidangan OIC. So kita tengok soalan dia. Berdasarkan artikel di atas, cadangkan langkah yang harus diambil oleh golongan yang telah mengamalkan riba sekian lama tetapi telah bertaubat. Pertama sekali kita nak tengok dulu, soalan ni soalan holistik ke soalan analitik? Siapa boleh jawab? Soalan ni soalan holistik ke soalan analitik? Takkan tak ada orang tahu kot. Seramai-ramai dalam kelas ni. Ini soalan holistik ataupun analitik? Holistik ke Ustaz? Holistik? Kenapa holistik? Sebab Sebab ada otak tu Ustaz. Otak. Sebab ada kotak? Otak. Sebab ada otak? Kat tepi tu. Ya ke? Sebab tanda dia ada otak ke?
Ya kot. Sebab Ya. dia menguji minda. Okey. Okey, ada jawapan lain? Ini soalan holistik ke soalan analitik? Okey, tak apa. Okey, yang pertama sekali ini adalah soalan kebat. Okey. Kemahiran berfikir aras tinggi. Okey. Ini soalan kebat. Jadi soalan kebat ni dia ada dua jenis. Satu holistik dan satu soalan analitik. Okey. Tadi jawapan tu dah betul dah. Holistik. Tapi kenapa holistik? Macam mana kita nak cam soalan ni soalan holistik atau soalan analitik? Okey, kita lihat ada kata kunci dia. Okey, kata kunci dia apa? Cadangkan langkah. Okey, berapa langkah dia minta ni? Berapa solusi Satu. dia nak? Dia nak satu sahaja, betul? Betul. Macam mana kita tahu dia nak satu? Dia tak nyatakan berapa. Ya, dia tak nyatakan berapa. Okey, kalau kita tengok dekat sini, dia tulis 6 markah. Betul tak? Betul. Betul Jadi Ustaz. kebiasaannya soalan kebat ini 6 markah. Jadi cara untuk kita jawab, pertama sekali kita kena pastikan dia minta berapa. Okey, bila dia sebut cadangkan langkah, maksudnya dia nak satu sahaja isi. Satu isi, lepas tu apa yang kita kena buat? Dan kembangkan. Bukan sebab ada gambar ni. Okey, disebabkan kita nak cam. Okey, soalan holistik dia tak sebut berapa. Bila tak sebut berapa, maksudnya dia nak hanya satu isi sahaja. Okey. Kalau soalan analitik, dia akan sebut apa? Sebut Allah. Ya. Okey, kalau soalan analitik, dia akan sebutkan 3 langkah. Sebab 6 markah, jadi mesti dia minta 3 langkah. Okey, bila dia sebut sahaja dekat sini, contoh, cadangkan 3 langkah. Okey, maksudnya itu adalah soalan analitik. Bila 3 langkah, barulah kamu kena buat isi tambah huraian. Kemudian, yang pertama, lepas tu buat pula isi tambah huraian, isi tambah huraian. Okey, ini cara menjawab soalan analitik. Tapi kalau nak jawab soalan holistik, satu isi. Lepas tu apa? Huraian. Lepas tu apa? Huraian lengkap. Lepas tu apa? Hujah. Okey, lepas tu apa? Kesimpulan. Lepas tu apa? Kesimpulan lengkap. Jadi dekat mana kita nak cam tadi? Okey, dia hanya sebut cadangkan langkah. Okey, setakat ni faham tak? Faham Ustaz. Faham Semua faham tak? Kalau ada yang tak faham, tolong bagi tahu. Sebab sebenarnya saya expect kamu faham perkara ni. Okey, tapi kalau tak faham lagi maksudnya mungkin penerangan saya sebelum ni kurang jelas. Ada lagi tak siapa-siapa yang tak faham? Faham. Okey, tak ada. Okey, kalau tak ada, kita akan mula cuba jawab. Okey, soalan dia kata apa? Cadangkan langkah. Maksudnya dia nak satu langkah. Okey, cadangkan langkah yang boleh yang harus diambil oleh golongan yang telah mengamalkan riba sekian lama tetapi telah bertaubat. Okey, jadi dalam artikel ni macam mana dia nak bebaskan diri? Okey, kita cari isi dekat sini. Okey, siapa boleh bagi tahu?
Siapa boleh beritahu mana isi dia dekat sini? Yang perenggan kedua yang membelanjakannya pada jalan kebajikan seperti membantu fakir miskin, anak yatim dan badan kebajikan. Ya, betul. Itu adalah jawapan dia. Okey, artikel ni dia bagi bukan saja-saja. Sekiranya ada jawapan di dalam artikel dan kebiasaannya memang akan ada jawapan dalam artikel, maka kamu boleh gunakan isi tersebut sebagai jawapan kamu. Okey, jadi kita boleh ambil dekat mana? Ni, membebaskan diri dengan besar sangat pula dah. Okey. Okey. Jadi jawapan dia ialah membebaskan diri dengan membelanjakannya pada jalan kebajikan seperti membantu fakir miskin, anak yatim dan badan kebajikan. Okey, sekarang ni kita terus jawab. Okey, kita terus praktikal jawab. Okey, ingatlah isi dia membebaskan diri dengan membelanjakannya pada jalan kebajikan. Okey. Jadi, okey kita jawab. Okey. So kita tengok isi. Okey. Kepala jawapan kena buat kepala jawapan dulu. Langkah yang boleh diambil oleh mereka yang mengamalkan riba tetapi telah bertaubat ialah dengan okey, tadi kita kira kepala jawapan lah. Saya buang dulu isi dekat sini. Tu kepala jawapan sebabnya dia tak ada isi lagi. Tak dapat markah pun. Okay. Apa isi dia tadi? Membelanjakannya pada membebaskan diri dulu dengan membelanjakannya pada jalan kebajikan. Okey, ini adalah isi. Okey, selesai. Satu. Okey, kemudian kita kena buat huraian kepada isi tu. Okey, bagaimana membelanjakannya pada jalan kebajikan ni? Seperti okey, seperti membantu fakir miskin. Membantu fakir miskin. anak yatim dan badan kebajikan. Okey, selesai. Isi dah ada, huraian dah ada. Okey, sekarang ni kita nak buat apa? Kita nak buat contoh ke? Kita nak buat dalil ke? Kita nak buat huraian lengkap ke apa? Huraian lanjut. Okey, kita buat huraian lanjut. Okey, huraian lanjut. Okey, huraian lanjut ni apa yang kita nak cerita? Kesan? Okey, kesan pun boleh. Okey, kesan dia apa? Dapat membantu orang lain. Apa tujuan dia apa? Kenapa kita
kita guna duit tu untuk belanja pada jalan kebajikan? Apa tujuan dia? Tak je azab. Ha? Tak dilaknat oleh Allah. Okey. Tujuannya adalah untuk membersihkan harta yang diperolehi dari sumber riba tersebut. Okey, nampak? Nampak dah? Kita dah kembangkan. Ustaz nak tanya, Ya. kalau huraian lanjut kita boleh letak tujuan atau kesan ke macam tu lah. Maksudnya tak kisahlah kalau nak letak apa-apa pun kat huraian lanjut tu. Ya, itu dikira sebagai hujah. Huraian lanjut. Dekat sini ni kita boleh kira sebagai hujah. Huraian lanjut. Hujah. Okey. Jadi tujuannya adalah untuk membersihkan harta yang diperolehi dari sumber riba tersebut. Okey. Bila dah bersihkan harta, okey. Kita bersihkan harta itu untuk dapat apa? Ataupun nak bawa dalil, ayat Quran pun boleh. Okey, cepat-cepat keluarkan idea. Cuba keluarkan idea. Ustaz, kalau letak maksud dalil boleh ke? Okey, maksud dalil pun boleh. Maksud dalil dikira dalil. Dalilnya, apa dalil dia? Surah Baqarah ayat ke-275. Maksud dia, padahal Allah telah menghalalkan Surah Al-Baqarah ayat yang ke-25. 275. 275. Okey. Di mana? Padahal Allah Padahal Allah telah menghalalkan berjual beli dan mengharamkan riba. Okey. Jadi disebabkan harta riba ni haram, disebabkan itulah kita kena bersihkan harta tersebut. Okey. Sekarang ni tengok. Isi ada. Betul? Betul Ustaz. Huraian dah ada. Huraian lanjut dah ada. Dalil dah ada. Okey, maksudnya kamu dah dapat 4 markah. Okey, selepas dalil apa yang perlu kita buat? Kesimpulan. Okey. Kita perlu buat kesimpulan. Sebabnya kita dah ada 4. Struktur di atas tu dah cukup. So, struktur kelima mesti kesimpulan. Kamu tak perlu tambah contoh yang berjela-jela apa semua sebab dia tak menambah markah. Okey, kesimpulannya. Okey. Apa kesimpulannya? Dan kesimpulannya mesti support isi di atas. Kita hendaklah Siapa nak bagi idea untuk kesimpulan? Apa? kita hendaklah berusaha untuk membebaskan diri. Kesimpulannya kita hendak
telah berusaha untuk membebaskan diri dari perkara yang haram iaitu riba. Kesimpulannya, kita hendaklah berusaha untuk membebaskan diri dari perkara yang haram, iaitu riba. Okey. Dekat sini ada dua perkara yang kita boleh betulkan. Satu perkara. Okey. Kita hendaklah berusaha untuk membebaskan diri daripada perkara yang haram. Okey. Membebaskan ni, dia dah ulang perkataan dekat di atas. Betul? Betul. Okey, jadi dekat kesimpulan, cuba elakkan guna perkataan yang sama. Okey, tapi dia mesti tunjuk support. Okey, so membebaskan diri ni, kita tukar kepada perkataan lain. Okey, selain daripada membebaskan diri, perkataan apa lagi yang kita boleh kata seerti dengannya? Menjauhkan. Jauhkan. Menjauhkan. Ya. Kesimpulannya, kita hendaklah berusaha untuk menjauhkan diri dari perkara yang haram seperti riba. Okey. Lepas tu kita ada kesimpulan lengkap. Okey. Kenapa kita kena berusaha untuk menjauhkan diri? Kenapa? Kan seronok buat riba dapat duit lebih. Orang pinjam dengan kita Supaya seronok ah. Untuk mendapat supaya diredai Allah. Ya. Agar kita mendapat keredaan Allah di dunia dan di akhirat. Okey, yang ni kamu boleh letak macam-macam. Kesimpulannya, kita hendaklah berusaha untuk menjauhkan diri dari perkara yang haram seperti riba agar kita tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala atau agar kita tidak menganiayai orang lain atau agar kita tidak melakukan kezaliman. Macam tu. Okey. Jadi kesimpulan tu, kita nak bagi kesan, kita nak bagi apa faedah yang kita dapat daripada apa yang kamu simpulkan tu. Okey. Setakat ni nampak tak? Nampak Ustaz? Okey. Ini adalah cara untuk kamu jawab soalan kebak holistik. Okey. Pada peperiksaan final semester hari tu, okey, ada di kalangan kamu yang tak boleh nak ingat struktur ni dengan baik. Okey, jadi apa yang perlu kamu lakukan ialah ingat struktur ni betul-betul. Okey, kalau katalah kamu nak jawab dalam bentuk, okey, saya sangat suka, okey, daripada tahun 2018 lagi saya dah buat benda ni. Okey, saya bagi tahu pelajar-pelajar saya, okey, mereka boleh buat yang ni untuk membantu agar mereka boleh menjawab dengan lebih baik supaya mereka tak hilang fokus. Okey, apa yang perlu kamu buat ialah kamu boleh tulis letak dalam kurungan. Letak dalam kotak kurungan pula dah. Okey, contoh dekat sini isi. Okay.
Okey, kalau kamu tengok dalam skema jawapan pun, okey, dalam peraturan pemarkahan pun, memang mereka akan keluarkan rubrik ni. Okey, rubrik ni maksudnya apa nama tu? Kerangka jawapan. Jadi kalau kamu nak jawab, contoh kamu nak buat kotak macam ni pun boleh. Supaya apa? Apa tujuan dia? Supaya kamu dapat tengok, okey, dah isi ada, huraian ada, huraian lanjut ada, dalil ada, kesimpulan ada, kesimpulan lengkap ada. Barulah kamu tidak akan melalut. Barulah kamu tidak akan orang kata apa, sesat. Sampai dalil ni tak cukup satu dalil, bagi pula hujah. Jadi benda tu akan buang masa. Tapi sekiranya kamu boleh buat dalam bentuk struktur yang tepat ini, maka senanglah bagi kamu untuk apa orang kata, menilai jawapan kamu ni sendiri. Macam tu. Okey, setakat ni faham tak? Faham Ustaz. Okey. Jadi selepas ni, bila kamu jawab soalan kebat holistik, nak kamu buat macam ni. Okey, pertama supaya mudah untuk kamu menjawab. Bila kamu jawab macam ni, kamu clear apa isi kamu, apa huraian kamu, maka pemeriksa dia pun nampak secara jelas. Oh, budak ni isi dia nak cakap apa. Oh, dari mana dia kembangkan. Okey. Tak adalah apa orang kata, lepas bagi isi lagi. Lepas bagi isi lagi. Tak adalah macam tu. Okey. Apa yang kerap berlaku ialah soalan holistik bagi isi 2, 3. Jadi pemeriksa ni, jadi kamu dah rugi. Dia bagi 3 isi, lepas tu kesimpulan tak ada, kesimpulan lengkap tak ada. Jadi rugi masa. Okey. Itu untuk soalan kebat. Okey, seterusnya. Kita tengok pula yang ni. Soalan hujah ni. Riba boleh menyebabkan terputusnya ikatan silaturahim dalam kalangan masyarakat. Okey. Soalan dia, kemukakan 2 hujah anda untuk menyokong pernyataan di atas. Okey, yang ni macam mana nak jawab? Analitik ke Ustaz? Okey. Dia mudah kita nak faham macam tu lah. Okey, tapi bila dia sebut 2 ni, maksudnya dia bukan isi kita nak kembangkan. Okey. Kalau soalan 6 markah, baru disebut sebagai kebat. Okey. Kalau soalan markah pun, yang ni soalan 4 markah ni kadang-kadang boleh datang juga soalan kebat 4 markah. Okey, jadi tak ada masalah lah dengan yang kamu cakap analitik ke Ustaz? Ya, kita boleh panggil dia sebagai analitik. Okey, kita boleh sebut ianya sebagai analitik juga. Okey, so macam mana kalau jawab soalan analitik ni? Macam mana kita nak jawab? 2 isi 2 huraian. Ya, betul. 2 isi 2 huraian. Okey. Riba boleh menyebabkan terputusnya ikatan silaturahim dalam kalangan masyarakat. Okey. Kenapa dengan riba ni boleh memutuskan ikatan silaturahim? Okey. Macam mana kita nak jawab? Okey, pertama sekali kena pilih nombor 1. Okey. Apa yang menyebabkan terputusnya ikatan silaturahim daripada riba ni? Kenapa terputusnya? Okey, cuba bawa hujah. Kenapa? Perbezaan kedudukan. Perbezaan kedudukan. Okey, perbezaan kedudukan tu kurang tepat. Sebabnya dia tak menjejaskan silaturahim. Kesan daripada riba ni, dia menjejaskan silaturahim. Kenapa dia menjejaskan silaturahim? Kenapa riba ni menjejaskan silaturahim di kalangan masyarakat? Berlakunya ketidakpuashatian Ustaz. Menzalimi orang lain. Berlakunya ketidakpuashatian,
Okey, menzalimi orang lain. Sekarang ni kita ambil yang isi yang tadi. Berlaku ketidakpuasan hati tu. Berlaku ketidakpuasan hati di kalangan masyarakat. Di kalangan masyarakat lah, sebab dia cerita masyarakat kan. Okey, kenapa? Kenapa orang tak puas hati? Sebab tamak. Sebab apa? Tamak? Okey. Berlaku ketidakpuasan hati di kalangan masyarakat sebab tamak. Tamak tak menjelaskan isi ni. Sebab ini cerita tentang riba. Okey, sebab tamak ni kita tak boleh terima dia. Okey. Okey. Penindasan. Penindasan tu itu isi lain. Okey, berlaku ketidakpuasan hati di kalangan masyarakat. Kenapa? Kenapa orang tak puas hati? Sebab Kerana tidak mendapat Okey, riba ni apa dia sebenarnya? harta, kerana tidak mendapat harta yang sepatutnya dia dapat. Yang Bukan. Kerana apa? Okey, riba ni, okey, kamu kena ingat balik takrif riba. Riba ni ialah penambahan duit di atas pinjaman. Kamu pinjam 1,000, kena bayar 2,000. Adil tak? tak. Tidak. ada Ustaz. Adil. Okey. Jadi orang tak puas hati dengan riba ni kenapa? Berlaku ketidakpuasan hati di kalangan masyarakat kerana mereka terpaksa Membayar. lebih dari jumlah yang dipinjam pada asalnya. Barulah apa orang kata, menyebabkan hubungan silaturahim tu terjejas. Kenapa? Bila Ali pinjam 500 daripada Abu dan Abu suruh bayar 800. Tak puas hatilah. Maka dia akan menyebabkan orang bergaduh. Berlaku ketidakpuasan hati tu isi dah betul. Cumanya huraian je tadi. Okey, itu satu. Okey, yang kedua. Kita cuba kembangkan lagi. Okey, apa lagi isi yang kamu boleh bagi? Tadi ada isu zalim. Okey. Apa isi yang nak dikembangkan daripada zalim tu? Berlaku penindasan, Ustaz. Berlaku penindasan. Okey. Berlaku penindasan. Kepada siapa ni berlaku penindasan ni? Kepada masyarakat yang meminjam duit. Kepada mereka yang meminjam. Okey. Berlaku penindasan kepada mereka yang meminjam. Okey. Isi. Apa huraian dia? Terbeban. Kerana terbeban terbeban dengan apa? Dengan jumlah yang perlu dibayar lebih. Dengan jumlah riba yang perlu dibayar. Okey. Nampak tak macam mana kita nak kembangkan isi tu? Okey. Bila kamu ada isi, maka kamu perlu ada. Kenapa nak justify? Macam mana? Okey. Ada lagi tak idea untuk jawab ni? Siapa ada idea? Satu lagi hujah.
Okey. Kesan daripada riba ni apa yang berlaku? Biasanya orang yang bagi pinjam duit ni orang yang kaya ke orang yang miskin? Kaya. Orang yang kaya. Jadi bila dia bagi pinjam 1,000, dia dapat balik 2,000. Apa kesan negatif yang akan berlaku? Melahirkan sifat tamak. Melahirkan sikap tamak. Di kalangan siapa? Di kalangan orang yang memberi pinjaman. Memberi pinjam. Okay. Melahirkan sikap di kalangan orang yang memberi pinjam. Okey. Itu isi dia. Melahirkan sikap tamak di kalangan orang yang memberi pinjaman. Okey, apa kesan dia? Apa sebab dia? Melahirkan sikap tamak di kalangan orang yang memberi pinjaman. Okey, tak apa. Cepat. Bagi isi kamu. Bagi huraian kamu. Akan menjejaskan ekonomi umat Islam. Melahirkan sikap tamak di kalangan orang yang memberi pinjaman akan menjejaskan ekonomi umat Islam. Okey, sehingga menjejaskan ekonomi masyarakat. Ya. Sehingga menjejaskan ekonomi masyarakat. Jadi dia akan menindas orang yang miskin. Dah lah duit tak ada. Bila pinjam dapat duit kena bayar lebih. Jadi dia akan jejaskan ekonomi dalam masyarakat. Yang kaya terus kaya, yang miskin makin miskin. Okey. So ini adalah cara macam mana kamu nak jawab soalan hujah dengan soalan kebat. Okey. Ini untuk tajuk riba. Okey, jom kita tengok yang kedua pula. Pengurusan harta anak yatim, itu dah masuk. Wala tu'tusufaha amwalakum allati. Okey, tak apa, kita tinggal dulu. Okey, kita masuk mempertahankan agama dan negara. Okey, ada soalan lain tak? Sebelum kita pindah ni. Tak ada, Ustaz. Tak ada Tak ada, Ustaz. Ada? Tak ada. Okey. Okey, yang ni. Isu Palestin. Okey, 2019. Berita 2019 hari itu bersetuju untuk gencatan senjata. 2021 ni berperang balik. Nak ceritanya, peperangan di antara Israel, kekejaman Israel terhadap Palestin ni tidak pernah berhenti. Okey, so kita tengok artikel dia ni. Okey, pemimpin Palestin di Gaza dilaporkan bersetuju untuk melaksanakan gencatan senjata dengan Israel awal pagi tadi. Perkara itu didedahkan oleh 3 orang pegawai yang mengetahui perbincangan perkara itu. Perjanjian gencatan senjata yang dipelopori kerajaan Mesir itu dicapai mulai jam 4:30 pagi waktu tempatan, kata pegawai dari Hamas. Pegawai kanan Mesir turut mengesahkan perjanjian tersebut walau bagaimanapun jurucakap tentera Israel enggan mengulas lanjut mengenai perkara berkenaan. Okey, sumber dengan suntingan berita harian. Okey, berdasarkan akhbar di atas, adakah wajar gencatan senjata tersebut diteruskan? Okey, perkara pertama sekali bila kita tengok soalan kebat ni, okey, macam mana kita tahu dia ni soalan kebat? Sebab dia bagi apa? Sebab dia bagi stimulus. Ya, betul. Sebab dia bagi stimulus. Okey. Apa stimulus? Artikel ni adalah stimulus. Okey.
Okey, stimulus ni boleh berbentuk artikel, boleh juga berbentuk gambar, dialog, poster, risalah. Okey, apa sahaja. Okey. Jadi, okey, sekarang ni kita tahu ini soalan kebat sebab ada stimulus. Okey, bila nak jawab, kita kena tengok berapa markah dia nak. 6. Markah. Okey, kita dah tahu. 6 markah. Sama ada dia nak satu isi dikembangkan ataupun isi huraian. Okey, jadi kita baca soalan. Berdasarkan keratan akhbar di atas, adakah wajar gencatan senjata tersebut diteruskan? Okey, soalan ni pertama sekali holistik ke analitik? Holistik. Kenapa holistik? Sebab satu isi. Satu isi Ustaz. Sebab satu isi. Sebab dia tak sebut, dia tak tanya. Dia tak bagi nombor pun. Kalau dia tulis apa? Adakah terangkan 3 langkah untuk meneruskan gencatan senjata? Ya, maka itu adalah soalan analitik. Okey, tapi ini adalah soalan holistik. Sebab apa? Sebabnya dia tak ada nyatakan dia nak berapa isi. Okey, jadi dia tanya, wajar ke untuk melakukan gencatan senjata? Okey. Sekarang ini ditanya pendapat kita. Wajar ke Palestin ni melakukan perjanjian damai dengan Israel? Wajar ke tak wajar? Pada pendapat kamu rasa wajar ke tak wajar? Okey. Bila nak jawab, mesti ada kepala jawapan. Okey. Pada pendapat saya. Sebab dia tanya pendapat kita kan? Okey. Isi. Okey. Kamu rasa wajar ke tak wajar teruskan gencatan senjata? Kamu boleh bersetuju, boleh juga tidak bersetuju. Kamu boleh kata wajar, boleh juga kata tidak wajar. Okey, sekarang ni kita jawab wajar dulu. Okey? Okey. Pada pendapat saya, isi dia adalah wajar. Okey. Kenapa saya bold wajar ni? Sebabnya wajar ini adalah satu markah. Kalau kamu tak jawab wajar ni, kamu dah hilang satu markah. Jadi mesti tulis. Kalau kamu rasa wajar, tulis wajar. Kalau kamu rasa tidak wajar, tulis tidak wajar. Untuk menjawab soalan. Sebab soalan dia tanya apa? Dia tanya, adakah wajar? Maka mesti jawab wajar ataupun tidak wajar. Okey. Adalah wajar. Okey. Wajar apa dia ni? Wajar meneruskan gencatan senjata dengan pihak Zionis. Okey. Huraian. Kita buat huraian. Okey, kenapa rasa wajar buat gencatan senjata ni?
Siapa tahu gencatan senjata ni apa benda? Siapa tahu apa itu gencatan senjata? Macam berdamai ke Ustaz? Macam tak boleh berperang. Ya, perjanjian damai. Kedua-dua pihak ni tidak boleh menyerang di antara satu sama lain. Dan kedua-dua pihak tidak boleh melanggar perjanjian tersebut. Okey, sekarang ni kita kata wajar. Kenapa? Kenapa kena buat perjanjian damai? Supaya dapat menjadikan negara aman dan tenteram. Okey, itu dia dah macam kesimpulan. Sekarang ni tengah berperang ni. Kau bayang ni, kita tengah berterang ni. Kita tengah berperang. Okey? Palestin tembak Israel, Israel tembak Palestin. Apa yang akan berlaku? Kalau dah tembak-menembak, saling berbalas roket di antara satu sama lain, apa yang akan berlaku? Banyak kematian. Banyak kematian. Jadi, untuk mengelakkan lebih banyak kematian berlaku di kalangan masyarakat. Dah ada. Okey, sama ada kita nak buat huraian lanjut ataupun kita boleh buat dalil ataupun kita boleh buat hujah. Okey. Tadi kita kata wajib meneruskan gencatan senjata untuk mengelakkan lebih banyak kematian berlaku di kalangan masyarakat. Okey. Kenapa kita nak elakkan lebih banyak kematian berlaku? Cuba tekan sikit pemikiran kamu. Kenapa? Apa yang kita nak capai daripada mengelakkan kematian tu? Ataupun apa yang akan berlaku sekiranya peperangan ni berpanjangan? Apa kesan dia? Kalau tidak berlaku banyak kemusnahan? Okey, maksudnya tidak berlaku banyak kemusnahan tu kamu nak letak di huraian ke nak letak di huraian lanjut? Huraian lanjut. Okey, sebab kematian tu dah satu isi, kemusnahan tu satu isi. Okey, tak apa, kita pergi kemusnahan. Sebabnya kemusnahan ni mungkin lebih senang untuk diulas. Berlaku semasa peperangan. Okey, kemusnahan ni dia melibatkan apa? Ataupun dia akan menyebabkan apa?
tempat. Ustaz, boleh ke kalau pembayaran dalam jumlah yang besar? Macam mana? Macam Apa contoh dalam jumlah? kemusnahan bangunan. Jadi kalau bangunan banyak musnah, jadi macam banyak benda yang nak kena baiki semua. Ya, okey. Okey. Itu kamu dah ada. Okey, cuma kita kena letak dia dalam ayat yang formal. Ayat kita menjawab peperiksaan. Okey. Ini kerana sekiranya peperangan berlanjutan, banyak bangunan yang penting akan hancur, seperti hospital. Okey. Okey. Dekat sini kita boleh buat huraian lengkap. Apabila lebih banyak kemusnahan, maka okey, apa kamu punya isi tadi? Nak baiki kos. Jadi kos untuk baiki segala kemusnahan yang dah hancur tu, kita perlukan kos yang besar. Maka kos pemulihan negara akan menjadi lebih besar ataupun menjadi lebih tinggi. Lebih tinggilah, kos lebih tinggi. Okey. Okey, sekarang ni kita dah ada isi. Kita dah ada huraian. Kita dah ada huraian lanjut, kita dah ada huraian lengkap. So, kita perlu buat kesimpulan. Okey, kita nak simpulkan daripada wajarnya berhenti sebabnya akan melakukan kemusnahan apa semua. Okey. Apa yang kita nak simpulkan dekat sini? Ustaz, kalau kesimpulannya dengan genjatan senjata, kita dapat menjadikan negara aman dan tenteram. Boleh ke? Okey, boleh. Tapi saya tak nak ada perkataan gencatan senjata sebab kamu dah ulang perkataan, dah ulang isi tu. So, okey, kesimpulannya dengan Meneruskan pendamaian? ya, dengan meneruskan perjanjian damai, kita dapat menjadikan negara aman dan tenteram. Dan tenteram. Okey, kesimpulannya dengan meneruskan perjanjian damai ini kita dapat menjadikan negara aman dan tenteram. Okey, itu kesimpulan. Apa kesimpulan lengkap dia? Boleh ke kalau kesimpulan lengkap dia agar tidak membawa mudaratan ataupun keburukan kepada mana-mana pihak? Agar tidak membawa kemudaratan kepada
mana pihak. Boleh? Nah, boleh? Tak ada masalah. Okey. Nampak tak macam mana struktur kita nak menjawab soalan kebat? Okey. Sebenarnya senang ke susah nak jawab soalan kebat ni? 50-50 Ustaz. 50 Ustaz. Kenapa 50-50? Sebab kena ada idea, takut. Ustaz. Kena ada idea. Kena ada idea. Takut salah idea, salah lah jawapan. Oi, dia sebab tu kebat ni sebenarnya cara untuk kamu dapat idea tu ialah dengan kamu sentiasa buat latihan. Sentiasa jawab. Sebabnya the possibility is endless. Okey, possibility jawapan kebat ni sebenarnya sangat luas. Okey, cumanya kamu kena pandai hurai sahaja. Itu je. Tapi nak pandai hurai tu dia tidak datang sehari lah. Maksudnya kamu kena, apa orang kata, kena usaha. Maksudnya sentiasa buat latihan. Okey, tadi wajar. Okey, sekarang ni saya kata tak wajar. Okey. Tidak wajar meneruskan gencatan senjata. Kerana apa tak wajar? Kerana ia hanyalah helah semata-mata. Kerana ianya adalah helah semata-mata. Okey. Kerana ianya adalah helah dari pihak Israel Zionis semata-mata. Okey, kenapa kamu nak kata ianya helah? Sebab keadaan dah tak terkawal. Bukan. Kalau keadaan tak terkawal tu, okey, cuba kamu kembangkan dulu isi kamu. Saya nak tengok kamu nak kata apa dekat situ. Sesama sendiri dah berperang. Jadi dari pihak dia pun berlaku kehilangan nyawa. Untuk mengelakkan secara makin lama makin bertambah, dia hanya nak berhentikan je apa yang tengah berlaku tu. Okey, itu tadi dia macam kepada wajar, kepada jawapan wajar tu. Okey. Dekat sini konotasi dia macam mana saya nak kata, dia punya kesan tu tak sesuai untuk dimasukkan dalam keadaan tidak wajar. Okey. Bagus, percubaannya bagus, tak apa. Okey. Cuma je dia dekat situ tak kena dimasukkan dalam jawapan tidak wajar. Okey. Kerana ianya adalah helah semata-mata. Okey. Sejak bila lagi bermulanya peperangan di antara Israel dengan Palestin ni? Ada siapa-siapa tahu tak? Tak tahu Ustaz. Tak tahu. Benda ni dah lama dah. Okey. Ini terbukti. Okey, kita boleh bawa hujah. Okey. Ini terbukti kerana kezaliman Israel bermula dari tahun 1948 sehingga sekarang dan telah banyak perjanjian damai yang telah dicabuli oleh pihak mereka.
Yang ni hujah dia agak ni sikit lah. Maksudnya kalau kamu banyak membaca, kamu tahulah hujah macam ni. Okay. Ini terbukti kerana kezaliman Israel bermula dari tahun 1948. Okey, bila mana orang Yahudi ni masuk ke dalam Palestin meminta perlindungan. Tapi start daripada 1948 tu mereka mula menghalau rakyat Palestin daripada rumah masing-masing. Sehingga apa? Sehingga daripada datang menumpang, sekarang mereka menguasai negara Palestin. Dan mereka klaim Palestin tu adalah tanah suci mereka. Sedangkan sebenarnya mereka mencuri tanah orang lain. Yang ni kamu kena banyakkan membaca untuk mengetahui isu ni. Okay. Jadi, huraian lengkap. Ini dari sejarah pencabulan tersebut. Palestin tidak sepatutnya menerima perjanjian damai tersebut, bahkan meneruskan serangan sehingga Israel Zionis mengaku kalah dan keluar dari negara Palestin. Macam tu. Okey, hujah ni agak berat lah sedikit. Okey, tapi tak apa sebab saya nak expose kamu. Okey, kesimpulannya setiap perjanjian damai tak boleh sebabnya kita dah dia guna gencatan senjata. So kita boleh guna perjanjian damai. Kesimpulannya setiap perjanjian damai mestilah diperhalusi dengan berhati-hati. Kenapa? Agar ianya memberi keuntungan dan kemenangan kepada umat Islam. Okay. Jadi ini cara kalau kamu nak kata tak wajar. Sebenarnya tak wajar ni bergantung kepada kamu. Okey, kamu nak kata tak wajar sebab apa? Okey, wajar sebab apa? Yang penting ialah macam mana kamu nak kembangkan isi tersebut. Jadi tak dapat tidak, apa yang perlu kamu buat ialah latihan. Buatlah latihan kebat ni sampai muntah. Sampai kata sampai dah. Datang je apa-apa soalan pun kamu boleh jawab. Macam tu. 2:30 sampai pukul. Okey, ada 12 minit lagi. Okey, ini baru apa ni? Baru 2 tajuk kita cover ni. Banyak lagi kalau nak kira. Okey, so untuk ayat hukum ni, ayat hukum untuk hadis hukum ni, okey, yang penting ialah kamu boleh jawab kebat dengan kamu boleh jawab soalan hujah. Itu sahaja. Jadi untuk ayat hukum dengan hadis hukum ni, tekankan hujah dengan kebat. Lepas tu jenis soalan yang macam apa ni? Jenis soalan ni. Ulama mengistinbatkan hukum berdasarkan lafaz anak angkat ni apa? Ini kena tengoklah. Yang ni nak tak nak kamu kena ingatlah dia punya fakta tu. Apa ayat dia dekat sini? Ud'uhum li'abaihim. Itu jawapan dia. Okey, jadi untuk menghampiri ujian setara ni, okey, kamu kena buat lebih banyak lah. Latih to be. Okey, kena buat lebih banyak latih to be untuk
biasakan diri dengan format peperiksaan ni. Dan satu lagi untuk kamu dapat isi itu. Okey, meeting ni saya dah record. Okey, so nanti saya akan upload lah masuk dalam apa nama ni Telegram. So kalau kamu nak nak ulang kaji balik ke soalan kebat apa semua macam mana, so kamu boleh ulang kaji balik. Okey, so saya stop dulu kerja dekat sini. Baik Ustaz.